KPM. Tak angkatan ni. Aiman? Ustaz. Apa ni, Man? Sampah, Ustaz. Kenapa sampah dekat lantai ni? Tong sampah dekat je, Aiman. Kenapa susah sangat nak masukkan sampah tu dalam tong sampah? Tak maaf, Ustaz. Sebab tadi saya ingat makcik cleaner tu satgi dah dekat sana. Satgi dia lah yang kutip, Ustaz. Memang macam cleaner ada, tapi kita ni bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ke awak nak saya yang kutip semua sampah-sampah ni? Jangan, Ustaz. Saya akan kutip balik, Ustaz. Minta maaf, Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij al-yawm. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'alamul maddah usuluddin. Hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran usuluddin. Tapi macam biasa, murid-murid, siapakah guru yang bersama dengan kita pada hari ini? Kita nak menjemput Ustaz Rasul. Ustaz, kaifahal? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Seronok bila dapat bersama dengan Ustaz. Kadang-kadang murid kita confuse. Itu pelakon ke Ustaz tu? Jadi jangan confuse. Memang Ustaz yang kita bawa pada hari ini. Baik. Tapi tadi Ustaz pandai juga berlakon, Ustaz, ya? Okey, baik. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang datang jauh daripada Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiyyah Tangkak Johor. Baik, Ustaz. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Dipersilakan, Ustaz. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman dan kita nak pesan juga, Ustaz, kepada murid-murid kita di luar sana, kalau berada di luar, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz punya karakter tadi, Ustaz, memang best. Tambah pula bila Ustaz sebut dia, kena Ustaz yang kutip. Yang tu memang deep betul lah, Ustaz. Memang garang, kan? Memang garang. Sebab zaman sekarang ni, Ustaz, kita nak marah-marah pun susah juga, kan? Betul. Baik, kita ambil pendekatan reverse psychology. Baik, apa kaitannya dengan gimmick tadi dengan topik kita hari ini, Ustaz? Baik, Aiman, insyaAllah. Untuk makluman, pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan adab ta'amul ma'al bi'ah. Iaitu adab terhadap alam sekitar. Maksudnya di sini kita nak memberitahu dan nak memaklumkan kepada semua, khusus kepada murid-murid, berkaitan dengan bagaimana cara untuk mereka beradab dengan alam sekitar. Dari sudut mengetahui definisinya, apakah cara-cara untuk kita menjaga alam sekitar, apakah pencemaran yang ada dan bagaimana kita nak mengelakkan diri ataupun nak mencegah pencemaran itu daripada berlaku. Itu objektif yang akan kita capailah dalam topik kita pada hari ini. Maknanya apa yang saya buat tadi itu, Ustaz, kira kurang adab lah, Ustaz. Ya, betul. Itu memang tidak beradab. Tidak beradab. Dan melanggar adab yang digariskan oleh Islam. Ya, Ustaz. Walaupun makcik cleaner tu ada, tapi apa salahnya, Ustaz? Tong sampah memang dah duduk kat tepi tu dah tadi, kan? Ya. Baik, jadi murid-murid jangan tiru aksi di rumah. Okey? Baik, Ustaz. Dan kita akan nak bicarakan selepas ini berkaitan dengan adab terhadap alam sekitar. Tapi apa kata kita berehat seketika, Ustaz? Okey, insyaAllah. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Tepi tu ada sampah tu. Kutip masuk dalam tong sampah. Okey? Kembali selepas ini Didik TV KPM.
Alright, antum ma'ana fi barnamij Didik TV KPM wa ma'ana fi studio al-yawm mu'allimah mumtazan wa huwa Ustaz Rasul. Okey Ustaz, jadi hari ni kita nak mempelajari satu topik yang cukup menarik, iaitu adab terhadap alam sekitar. Nampak? Cuba tengok depan tu. Dah tak sepah dah. Saya dah taubat dah. Saya dah kutip dah, saya dah masuk dalam tong sampah dah kan. Okey, baik Ustaz. Bagi memulakan orang kata pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz, kita nak tahu juga apa yang dimaksudkan dengan adab terhadap alam sekitar ni, Ustaz. Dipersilakan. Okey, baiklah. Jadi insya-Allah pertama kita akan lihat dulu definisi alam sekitar tu apa. Sebab untuk sesuatu pembelajaran yang kita belajar, perkara paling asas yang kita kena tahu adalah definisi. Bila mana kita tahu definisi, barulah kita tahu isi kandungan yang selanjutnya. Baik, yang pertama kita lihat dulu apakah definisi bagi bi'ah. Ta'riful bi'ah majmu'atul anasir tabi'iyyah wal istina'iyah allati tuhitu bil insani wal hayawani wan nabat. Baik, itu yang dimasukkan dengan bi'ah, iaitu dia adalah satu himpunan unsur-unsur yang mana berangkumi dua unsur. Yang pertama tabi'iyah, semula jadi. Yang kedua istina'iyah, iaitu buatan manusia. Maksudnya suasana atau alam sekitar ni yang alam semula jadi yang Allah Taala ciptakan, alam sekitar pun ya, yang dicipta oleh manusia pun ya juga. Kemudian yang mana dia meliputi tiga. Allati itu yang pertama bil insan, yang mana ada pada manusia. Yang kedua wal hayawan, yang ada pada haiwan. Dan yang ketiga wan nabat, pada tumbuh-tumbuhan. So segala alam sekitar tu merangkumi pada tiga perkara tersebut. Maknanya kita pun termasuk juga alam sekitar, Ustaz. Kita pun termasuk. Manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan ada ke, Ustaz, benda ni disebutkan di dalam Al-Quran, Ustaz? Alhamdulillah, kalau kita lihat semua perkara ini ataupun berkaitan dengan alam sekitar ni, Quran sangat menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Daripada dalam Al-Quran pun ada, dalam hadis Nabi pun ada. Betapa cantiknya Islam ni, yang mana walaupun benda ini adalah benda yang kita kira bukanlah satu benda yang melibatkan ibadah, ibadah yang penting lah pada kita. Macam hukum hakam, tapi oleh kerana ia juga melibatkan alam sekitar, maka ia juga adalah penting. Penting, Ustaz. Maknanya kalau saya kutip sampah tadi tu, itu dituntut dalam agama lah, Ustaz. Ya, itu dituntut. Dan itu juga kalau kita lihat, dia juga adalah dikira sebagai ibadah juga. Cuma ibadah umum. Mungkin Ustaz boleh tunjukkan apakah di antara dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perkara ini, Ustaz? Okey, baiklah. Dalil yang ada dalam Al-Quran, dia ada dua. Yang pertama dalam Al-Quran ada, dan hadis pun ada. Baik, dalil yang dari Al-Quran yang mana Allah Taala Subhanahu Wa Taala ada mengingatkan kepada kita. Dalam Al-Quran dia ada, Allah Taala menyebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf, ayat Allah Taala sebut, janganlah kamu wahai manusia sekalian tufsidu fil ard. Jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi ini ba'da islahiha. Selepas kamu dah memperbaikinya. Tapi itulah sifat manusia kan. Manusia memang dah bersih kan? Ada juga yang manusia lain pula yang melakukan kerosakan kepada alam sekitar itu. Tapi depan tu dah ada signboard sebenarnya, Ustaz. Dilarang buang sampah merata-rata. Tapi tetap juga buang sampah. Dia yang buang sampah. Okey, baik Ustaz. Maknanya jelas Al-Quran tu menyebutkan bahawa jangan kita melakukan kerosakan. Maknanya buang sampah tu kerosakan jugalah kan. Kerosakan. Okey, baik Ustaz. Ada tak Ustaz apa-apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Ustaz, tentang perkara ini, Ustaz? Baik, ada. Nabi SAW juga diingatkan kepada kita dalam hadis Nabi SAW. Baik, hadisnya yang berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yarza'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Walaupun ayat ni ataupun hadis ni kalau kita lihat dia menceritakan tentang sedekah, tapi di sebalik daripada sedekah yang Nabi anjurkan dalam hadis ini, Nabi menyarankan kepada kita berkaitan dengan kebersihan ataupun berkaitan dengan menjaga alam sekitar, iaitu ma min muslim, sesiapa di kalangan muslim yaghrisu gharsan, yang bercucuk tanam, au yazra'u zar'an, sama juga istilahnya, yazra'u ni bercucuk tanam juga, fayakulu minhu tayrun, kemudian hasil cucuk tanam tu dimakan oleh binatang, tumbuhan, binatang iaitu burung, au insan ataupun dimakan oleh manusia, au bahimah ataupun dimakan oleh binatang-binatang buas yang lain, illa kana lahu sadaqah, tidaklah
itu menjadi sedekah. Maksudnya dalam hadis tu, walaupun di hujungnya Nabi menekankan ataupun menyebut tentang sedekah, tapi di pertengahan tu Nabi menganjurkan kepada kita supaya melakukan ataupun menjaga alam sekitar. Macam kat rumah saya Ustaz, ada pokok rambutan tu. Lepas tu Ustaz, monyet pergi makan. Tapi bila dengar dalil yang Ustaz sebut ni, ilakan alahu bihi sadaqah, maknanya itu juga merupakan sedekah daripada kita Ustaz. Ya, betul. Jadi bayangkan kalau kita melakukan kerosakan, mana maunya kita nak makan kobis, dah habis kerosakan berlaku Ustaz. Kerosakan berlaku. Ya, betul. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh beritahu kepada kita semua apakah dia kaifiat, cara untuk kita menjaga alam sekitar ni Ustaz. Baiklah. Jadi untuk kita menjaga alam sekitar ni, Islam telah menggariskan banyak garis panduan yang telah ditetapkan bagaimana cara untuk kita nak memelihara dan menjaga alam sekitar ni supaya tidak rosak, supaya tidak binasa. Sebab bukan kita je duduk dan bukan kita sahaja yang akan duduk. Sebab anak cucu cicit kita akan datang, mereka akan duduk juga. Jadi takkanlah kita nak tinggalkan dunia ni dalam keadaan nanti anak cucu cicit kita hidup dalam keadaan alam sekitar semua yang sebab kita Ustaz. Jadi janganlah kita menjadi penyebab itu. Baik, kalau kita lihat antara caranya, yang pertama, ijabatul dakwah al-Islam ila takhdhir wa tasjir. Maknanya Islam di sini sangat menyuruh kepada kita untuk takhdhir. Takhdhir ni menghijaukan bumi. Khadar, dia berkaitan khadar kan. Akhdar. Maknanya menghijaukan bumi. Maksudnya ni Islam menggalakkan kita supaya bercocok tanam lah. Supaya bumi ni sentiasa hijau. Dan kalau kita lihat dari segi kepentingan menghijaukan bumi pun, dia dapat memastikan kalau di lereng-lereng bukit tidak berlaku tanah runtuh. Sebab itu pentingnya hijau. Dan juga tasjir. Mana tasjir sama jugalah. Takdir tu pokok hijau, tasjir ni pokok-pokok mana kita tanam pokok-pokok tersebut. Okey, yang kedua, adamu qatul asjar al-musmirah li ghairi ghardin sahih. Bila dah tanam, Islam juga kalau kita lihat menganjurkan dan bahkan menyuruh kepada kita semua supaya jangan sekali-kali potong pokok tanpa sebab. Jangan potong pokok tanpa sebab. Maksudnya kalau kita potong, contohlah kalau kita ada tanam pokok ataupun di mana-mana di sekitar rumah kita, ada pokok yang mungkin memang dah mengganggu laluan, itu memang kita kena potong lah. Tapi kalau pokok tu memang tak ada apa-apa mengganggu lalu lintas dan sebagainya, maka Nabi SAW bahkan Islam tidak menyuruh dan tidak menggalakkan kita supaya memotong tanpa sebab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, tathhirul afniyah amam ad-daurul wal manazil. Membersihkan persekitaran yang berada di hadapan rumah kita ni, amam ad-daur wal manazil. Depan bilik dan juga depan rumah. Maksudnya kalau kita hidup dengan masyarakat, kita kena sentiasa pastikan rumah kita, di hadapan rumah kita bersih lah. Supaya jiran-jiran kita, orang di sekeliling kita pun selesa. Bukan setakat dalam rumah Ustaz. Setakat dalam rumah. Bahkan luar rumah pun kita kena jaga. Dan kita lihat di sini yang ketiga ni, Islam bukan sahaja menyuruh kita jaga kebersihan untuk kepentingan diri kita. Bahkan Islam menyuruh kita menjaga kebersihan untuk kepentingan orang lain yang berada di sekeliling kita. Okey, yang keempat, andamu ilqa'il qamamat fil mawaridil ma'iyah wal anhari wa kadzalika ala tariq. Yang pertama, kedua, ketiga tu dia sentuh tentang lebih kepada darat, mana kebersihan di sudut rumah, luar rumah, pokok-pokok dan sebagainya. Yang keempat ni pula, Islam ataupun Nabi SAW bahkan Allah SWT menyuruh kepada kita supaya jangan membuang sampah, terutama sampah-sampah yang mana akhirnya dia boleh menyebabkan kemudaratan yang besar, yang mana di sini dia fokuskan fil mawaridil ma'iyah, pada sumber-sumber air. Mana di sungai, di tasik, jadi pencemaran laut, Ustaz. Jadi nanti dia akan jadi pencemaran. Lepas tu sampai satu tahap kalau kita lihat, contoh macam berlaku di Padang Bandar, boleh berlaku banjir kilat. Sebab apa? Sebab saluran air itu tersumbat. Oleh kerana pembuangan sampah. Kereta kita yang tenggelam Ustaz. Kereta kita yang tenggelam. Okey. Kemudian yang kelima, ijra'ul hamlat tajmil wa tanzif fi amakin syatta. Kemudian Islam juga menggalakkan kepada kita supaya melaksanakan kerja-kerja keceriaan dan juga kebersihan, ataupun kalau kita istilahkan sekarang ni orang sebut gotong royong. Buat gotong royong di tempat yang pelbagai. Kalau kat sekolah selalu gotong royong Ustaz. Biasa kat sekolah gotong royong mana? Dulu kat sekolah ada kan? Ada Ustaz. Pertandingan kelas tercantik. Ada. Bila nak naik sekolah ada kan, insya-Allah.
Tak sabar Tak pula, sabar Ustaz. rasanya. Waktu bila cuti sekolah Ustaz ada Ya, gotong betul. royong Ada gotong royong. Okey. Yang keenam, ta'lim mutlaq an ahamiyah hifaz ala al-bi'ah fil madrasah. Bukan sekadar itu saja. Yang paling penting juga perlu untuk diajarkan kepada pelajar-pelajar tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Tidak berlakulah macam tadi, buang sampah merata-rata. Hanya diajarkan di dalam kelas ke macam mana? Dia dalam kelas. Aha. Maknanya guru kena ajar dalam kelas. Oh, dan juga lepas belajar tu kita boleh praktikkan terus. Kutip sampah-sampah di sekitar. Jadi kalau dekat sekolah kita memang belajar memang disuruh supaya kelas tu dijaga terus macam tadi kan. Dibuat pertandingan kelas bersih. Dalam sistem kadang-kadang ada juga kelas terkotor pun juga. Supaya kelas tu dia tidak melakukan mana untuk akan datang contoh bulan depan dia tak kotor kelasnya. Kalau tidak nanti dia kelas dia kotor. Okey. Saya pun selalu bersihkan keliling kelas Ustaz sebab kena denda tak siap kerja. Tak siap kerja kena denda kemas kelas. Tapi seronok juga Ustaz kan. Okey. Dan yang terakhir, ta'lim wasailil alam dauruha kabir fi nashr al-qadaya al-muta'alliqah bil bi'ah. Dan yang terakhir ni adalah perlunya media ataupun penyiaran merangkumi media cetak, media elektronik untuk mereka ni yang mana kalau kita lihat media juga memain peranan yang sangat besar untuk nak juga memastikan bahawasanya berkaitan dengan alam sekitar dan kebersihan ni juga dapat diterapkan kepada masyarakat. Kalau macam tu kita buat kempen Ustaz. Itu yang kena kempen kebersihan dan sebagainya kan. Jaga kebersihan. Ataupun #1000 pokok. Sekarang macam-macam ada buat pertandingan ataupun ada buat kempen kan, tanam 1000 pokok dan sebagainya. Saya kira itu adalah antara program-program untuk kita nak memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara. Maknanya ini caranya Ustaz untuk kita menjaga alam sekitar kita supaya tidaklah anak cucu kita nanti yang mendapat kesan negatif itu dengan udaranya, dengan keadaan sumbat dan sebagainya sebab kita tidak menjaga kebersihan. Baik Ustaz. Seterusnya apa lagi Ustaz yang akan kita pelajari? Okey, seterusnya. Gambar apa pula ni? Okey, di sini kalau dia ada gambar-gambar. Yang mana gambar-gambar ni saya sertakan untuk saya nak berikan satu ujian kepada Aiman. Tadi kita dah tengok kan, kita dah tahu tentang definisi, kemudian tentang apakah dia Al-Quran dan hadis tentang kebersihan. Kemudian seterusnya tadi tentang cara-cara untuk kita nak menjaga alam sekitar. Jadi kita nak lihat pula berdasarkan 4 gambar ni, satu demi satu. Pula rasa ni. Satu demi satu. Okey. Kita nak tengok adakah Aiman boleh nak mana jawapan mudah je Man. Dua je. Sama ada boleh atau tidak. Ya juz atau ya juz. Okey. Mana kalau Aiman dapat jawab, dapatlah satu reward. Ni reward sebagai ni. Okey, baik Ustaz. Satu ganjaran. Okey. Okey, pertama kalau tengok pada gambar pertama tu, ya. ada gambar air terjun yang mengalir, sungai sungai. Ada batu-batu biasa tulis dalam tu. Sekarang dah boleh nonton negeri kan? Ya. Boleh lah pergi Okey Kak Aiman, dalam keadaan suasana air terjun yang man bersih semua tu, agak-agak boleh ke ataupun bagus tak bagus? Saya bagi 2 ya juz. 2 ya juz pula 1 ya juz. 1 ya juz. Okey, maknanya jawapannya ya juz. Boleh Ustaz. Boleh, maknanya sebab, baguslah kan. Bila keadaan sungai cantik seperti ini Ustaz, kita boleh mandi-manda lah Ustaz. Kita boleh mandi, boleh selfie juga kan. Jadi macam mana Ustaz? Betul ke jawapan saya? Okey, kita lihat apa jawapannya. Betul. Bagus Aiman. Okey, jadi ini adalah reward mabruk untuk Aiman. Mabruk. Ya salam. Okey, seterusnya. Gambar kedua, kalau kita lihat gambar ni ada seorang muslimah dia di hutan dia pergi tanam pokok dan dia tengok pokok-pokok yang ada kat hutan tu. Adakah itu satu amalan yang bagus? Ya, saya setuju Ustaz. Setuju? Ya juz. Ya juz juga? Betul, anda yakin dengan jawapan anda? Yakin Ustaz. Sebab nampak rama-rama pun boleh terbang kat situ kan? Rama-rama pun boleh terbang dia. Baik, kita lihat jawapannya. Betul, ya juz. Okey, bagus. Baik Ustaz, maknanya ini di antara aktiviti yang perlu kita lakukan walaupun kita berada di bandar ke kan. Okey, baik Ustaz. Apa hadiah untuk saya? Juga. 2 mabruk. 2 mabruk ni. Syukran ya Ustaz. 2 dah mabruk tau. Okey. Okey, seterusnya ketiga. Ketiga agak-agak Aiman gambar apa tu? Yang ni gambar nampak macam dia tengah buat satu projek lah Ustaz. Okey, itu gambar projek satu tempat yang mana tempat di laut.
biasa orang sebut ni di apa? Pelantar minyak. Biasa pelantar minyak ni kita tak pernah pergilah, tapi biasa pelantar minyak ni suasananya bising sebab dia drill kan. Dia nak keluarkan minyak. So suasana bising lah. Jadi boleh ke tak boleh dari segi pencemaran tu ataupun dari segi alam sekitar tu, adakah ianya bagus? Yang ni susah sikit Ustaz. Tapi saya rasa la yajuz. La yajuz juga. Sebab apa Ustaz? Nak pergi tengok kat tempat ni pun kita rasa macam alahi, tak sukanya kan. Nanti kotor lah dan sebagainya Ustaz. Okey. So kita lihat jawapannya. Betul. La yajuz. Baik Ustaz, hadiah untuk saya. Baik, mabruk. Dah 3 mabruk dah. Okey, ni mabruk yang ketiga dah saya dapat. Baik, Ustaz. Okey, dan yang ketiga, yang keempat, saya rasa jelas pada gambar ni. Mana gambar ni kalau kita lihat adalah gambar berkaitan dengan sampah yang telah dibuang di satu tempat yang dilonggokkan. Memang banyak sampah lah. Maknanya dari segi aktiviti pembuangan sampah secara besar-besaran. Okey. Jadi ni pada saya memang la yajuz. La yajuz lah kan. Okey. Tapi nak macam mana Ustaz? Dah sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan kita respect jugalah kan orang yang mengutip sampah tu Ustaz. Ya betul. Saya selalu tengok ada orang datang depan rumah kutip sampah kita dan dia bersihkan. Jadi saya rasa ini pekerjaan yang sangat mulia Ustaz. Benar sangat mulia. Tapi aktiviti ni adalah aktiviti yang tidak la yajuz. Jangan kita sepahkan tempat kita. Okey, masukkan dalam sampah. Okey. La yajuz. Okey Aiman, dapat lagi satu lagi mabruk Aiman. Sudah 4 mabruk ni. Okey, syukran jazilan ya Ustaz. Ustaz. Ustaz ada dengar tak bunyi bising dekat rumah jiran atas ni? Saya dengar bunyi bising lah. Diamlah. Diamlah rumah atas. Aduh, bising pula lah Ustaz. Dia berkaraoke man. Dia berkaraoke kat atas sana. Tak apalah Ustaz. Saya nak pergi tegur dia sekejap. Sebab dia dah buat bising. Tapi kita berehat sekejap dan kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey, insya-Allah. KPM. Ustaz dah settle dah rumah atas tadi. Dia boleh pergi karaoke pula waktu-waktu ni Ustaz. Bising lah. Malam-malam karaoke mana boleh. Mengganggu kan? Itulah yang tak syok ni Ustaz. Ada bunyi-bunyi bising tu, itu pun kita boleh kata sebagai pencemaran juga ke Ustaz? Okey, kita akan lihat lepas ni apakah antara jenis-jenis pencemaran yang ada. Okey, jom Ustaz. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat pula apakah jenis-jenis pencemaran yang ada sekarang ni. Dan kita lihat sekarang ni memang mungkin yang basicnya lah. Basicnya mungkin macam saya pun dulu saya tahu 3 je pencemaran yang kita tahu kan. Betul. Udara, air, darat. Okey. Jadi sekarang ni dengan semakin membangunnya negara, semua negara dan macam-macam teknologi yang ada dan semakin banyak rupanya pencemaran-pencemaran yang turut timbul sekarang ni. Baik, kita akan lihat satu persatu apakah jenis-jenis pencemaran itu yang ada, dan kita akan minta respon daripada Aiman sikit. Apakah maksud setiap satu daripada pencemaran sebab. Okey, yang pertama kita lihat talawuth al-jawi. Maksud dia apa Aiman? Talawuth jawi. Jauh ni udara Ustaz? Betul. Udara, betul. Jadi talawuth jawi yang pertama adalah talawuth jawi, maksudnya pencemaran udara. Maknanya pencemaran udara ni contohnya apa Aiman? Macam jerebu Ustaz? Jerebu, betul. Jerebu kemudian mungkin yang paling biasa sekarang ni asap-asap daripada kilang, asap-asap kenderaan. Itu adalah antara contoh-contoh pencemaran udara yang berlaku. Dan kalau kita lihat sekarang, itu adalah antara pencemaran yang susah untuk dielakkan. Yalah. Macam kilang contoh. Memang saya kira macam semasa tempoh PKP sebelum ni, kita hidup dalam keadaan yang agak selesa sikitlah. Betul. Sebab kilang semua stop kan. Jadi sebab apa? Sebab bila kilang stop, jadi asap tak keluar. Betul. Tapi sekarang bila dah kembali beroperasi, jadinya kita lihat kembalilah, maksudnya dari segi pencemaran itu terpaksa berlaku lah. Cumanya mungkin dari satu segi yang lain, mungkin pihak kerajaan perlu untuk nak mengawal dari sudut asap-asap tu supaya tidak keluar terlalu kerap, mungkin masing-masing tertentu sajalah. Okey, itu pertama, iaitu melibatkan pencemaran udara. Baik, yang kedua pula Aiman,
talawuz sauti. Apa talawuz sauti? Sauti ni, saut ni suara Ustaz Ya, talawuz sauti adalah melibatkan suara, iaitu pencemaran Bunyi. Sorry. Itulah jiran saya tadi. Itu yang tadi tu, pencemaran bunyi tu. Aduh, ingat Dia suara dia pencemaran sedap bunyi. ke Ustaz? Ha? Ingat suara dia sedap ke nak nyanyi? Mungkin dia rasa sedap. Tu yang dia kata nyanyi Dia tu. rasa sedap. Dia rasa sedap. Tapi itu pencemaran bunyi Ustaz. Itu adalah pencemaran bunyi. Maksudnya bukanlah tak boleh nak menyanyi kan. Ada kalanya yang manusia ni memang kadang-kadang nak menyanyi kan. Mungkin nak hidup dalam keadaan riang, gembira kan. Lagilah contoh macam PKP dia mesti semua di rumah. Cumanya kita perlulah untuk nak mengawal. Bukan tak boleh karaoke, boleh. Tapi takkanlah kita nak buka suara volume tu sampai satu taman dengar. Cukuplah kita yang nyanyi kan. Nak buat konsert. Kalau nak nyanyi juga, nak karaoke juga, pergilah ke pusat-pusat karaoke. Di sana tak adalah sebarang gangguan. Okey. Jadi itu pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ni memang contoh macam tadi lah, bising-bising. Macam sekarang mungkin di kawasan bandar-bandar memang biasa berlaku bunyi horn, bunyi macam tadi gambar yang kita lihat tadi di mana? Di pelantar minyak. Tapi kalau macam pelantar minyak tu mungkin tak mengganggulah sebab dia di sana saja, alhamdulillah lah. So dia jauh daripada darat lah sebagai contoh. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, talawuz al-ardi. Apa talawuz al-ardi? Ardi ni bumi ke Ustaz? Ya, betul. Bumi ataupun lebih tepat kalau kita nak letakkan makna di sini adalah pencemaran dari segi daratan. Darat. Okey. Umum. Daratan secara umumnya. Macam saya tadilah. Buang sampah merata-rata. Buang sampah merata-rata kan. So apa sahaja pencemaran ataupun sampah sarap yang dibuang di daratan, maka itu adalah contoh-contoh ataupun yang dikatakan sebagai pencemaran di daratan, di bumi lah. Okey, yang keempat, talawuz dawi. Daw ni, Ustaz, cahaya. Betul ke Ustaz? Betul. Talawuz dawi adalah pencemaran cahaya. Jadi kalau kita lihat sekarang, memang di bandar-bandar lah terutamanya kan. Cahaya ni adalah antara perkara yang tak lari dah kan. Mesti cahaya tu di bangunan-bangunan kan. Di rumah-rumah mungkin memang perlu untuk pencahayaan. Cumanya dari satu segi, cahaya ni dia dari segi kesihatan juga kadang-kadang dia akan memberikan kemudaratan juga kepada manusia. Tapi sekiranya ia berlaku pada waktu malam saja, memang itu tidak menjadi masalah lah kan. Tapi kalau anda kata dia berlebihan, lampu tu sepatutnya bukan kita boleh pasang 2-3 je, tapi kita sampai 10. Jadi dia akan mengganggu alam sekitar. Dia akan, contohlah kalau kita lihat dari satu segi, contoh dalam satu tempat tu memang mungkin ada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, mereka memang perlu untuk rehat. Senang cerita mereka perlu gelap lah. Tiba-tiba kita hidupkan, kita buka cahaya, kita terangkan keadaan ataupun alam tersebut, keadaan di satu tempat. Jadi tak rehat lah. Binatang, haiwan tersebut ataupun tumbuh-tumbuhan pun tak boleh nak rehat. Sedangkan waktu malam adalah waktu untuk mereka rehat. Itu dimaksudkan pencemaran cahaya. Itu yang dikatakan pencemaran cahaya. Baik Ustaz. Okey, seterusnya yang kelima, at-talawuz al-harari. Harari apa? Har ni setahu saya panas. Panas, ya. Talawuz harar ni maksudnya pencemaran dari segi pemanasan global. Dan kalau kita lihat memang sekarang ni dunia semakin panas. Panas sebab apa? Sebab berlakunya pemanasan global ni kerana aktiviti pembalakan yang dilakukan oleh manusia. Dalam masa yang sama turut terkesan kerana pencemaran bumi, pencemaran udara tadi tu pun turut menyumbang ke arah pemanasan global tu juga. Sebab itulah kalau kita lihat antara perkara yang kita perlu laksanakan untuk nak mengelakkan pemanasan global ni, nanti kita lihat nanti ada pada slide seterusnya. Apa cara kita nak atasi pemanasan global ni benda-benda berterusan. Okey, baik Ustaz. Dan yang terakhir adalah at-talawuz al-ma'i. Ma'i apa? Mak ni air Ustaz? Ya, talawuz ma'i ni adalah pencemaran air. Maknanya dia melibatkan mungkin di sungai, tasik, mungkin di lautan. Macam baru-baru kalau kita lihat bila di laut sebagai contoh, dibuka sepanjang negeri dan sebagainya, ramai dah dia pergi bercuti contoh di Langkawi baru-baru ni ada yang sebarkan tentang sampah yang dibuang dan banyak di laut di Langkawi sana. Sedih kan. Jadi tempat tu bersih, cantik pemandangannya. Tapi oleh kerana pencemaran air yang telah dilakukan dengan buang sampah di dalam laut, akhirnya dia merosakkan dari segi pemandangan dan sebagainya. Tapi Ustaz, disebabkan pencemaran ni menyebabkan kepanasan global yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Ya, betul. Kita ni mujurlah duduk dalam aircon Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita mengawal perkara ini Ustaz?
Baik, untuk nak mengawal ataupun cara-cara untuk kita nak memastikan pencemaran alam sekitar ni daripada berterusan, yang mana akhirnya dia akan menyebabkan kepada kesan-kesan sampingan yang begitu besar terhadap manusia terutamanya. Yang pertama kita lihat taqlil istikhdamul mawad al-kimiyawiyah kal mukayyaf wa rashul hasyarat. Yang pertama, kurangkan penggunaan bahan-bahan kimia. Yalah, kurang kan Ustaz Kurang kan? Bukan tak boleh. Kita lihat sekarang memang tak nak kita perlu untuk gunakan bahan kimia. Sebagai contoh apa? Contohnya kal mukayyaf. Contohnya apa nama dia? Aircon. Macam sekarang kita sedang bersiaran. Ya. Kalau tak ada aircon habis. Berpeluh. Dah. Okey? Itu contohnya. Okey, yang kedua, taqrir minal hukumat qanunan sariman murtabitan bi jarimatil talawuth al-bi'ah. Ini paling penting lah. Iaitu perlunya satu akta. Akta yang perlu untuk dilaksanakan ataupun dikuatkuasakan minal hukumah oleh pihak kerajaan. Sebab kalau kerajaan tidak menguatkuasakan akta dan sebagainya, maka mereka-mereka yang melakukan pencemaran itu tidak akan dikenakan sebarang tindakan dan mereka akan terus melakukan lagi pencemaran-pencemaran yang seterusnya. Tangkap je Ustaz budak tadi. Kena tangkap. Budak tadi dia buang sampah kat situ, kita tangkap dia. Betul. Kita tangkap dia, okey. Bagi pengajaran. Okey, terus. Yang ketiga, raf'ul wa'yu ladal mujtama' an talawuth al-bi'i wa akhtaruhu min khilal wasail al-i'lam. Okey, yang ketiga ni kita tingkatkan lagi kesedaran di kalangan masyarakat, di kalangan masyarakat terhadap pencemaran alam sekitar ni dan juga apakah wa akhtaruhu bahaya alam sekitar tu andai kata dia dicemari melalui apa? Melalui media massa. Okey. Yang kelima, yang keempat, istikhdam teknologi al-disah li hal talawuth al-bi'il bi syakalihi. Gunakan teknologi yang terkini. Kalau kita lihat, alhamdulillah, walaupun teknologi ini membangun, so kita boleh gunakan teknologi ini untuk kita mencipta peralatan atau mesin-mesin yang boleh bantu untuk kita nak menyelesaikan masalah-masalah dari sudut pencemaran ini. Okey, dan yang terakhir, ijadu sallatul muhammalat bi taqsimatuha ila al-majmu'atil muayyanah li ghardi i'adatu dawrani mawaduha. Kita wujudkan sallatul muhammalat yang mana saya kira rata-rata di banyak tempat dah ada. Iaitu kita wujudkan satu apa nama kita sebut bakul sampah yang mana bitaqsimatuha ilal majmu'atil muayyanah. Macam kita asingkan dia. Kita asingkan kita buat kita semula. Mana kita ada buat yang untuk plastik, untuk tin, untuk botol kaca. Jadi bila mana buat pengasingan macam tu dan rakyat terdidik dengan cara begitu, sekaligus tidak akan berlakulah pencemaran di situ. Okey, baik Ustaz. Ada tak contoh gambar-gambar yang boleh kita faham tentang pencemaran-pencemaran ni Ustaz? Boleh, ada insya-Allah. Jadi kita lihat contoh-contoh gambarnya. Yang mana jadi kita tak tahu gambar ni adakah dia pencemar udara ke, air atau sebagainya. Jadi saya nak minta tolong bantuan daripada Aiman untuk tentukan untuk pencemaran mana. Okey, pertama kita lihat yang ujung tu. Ini pencemaran cahaya, betul ke Ustaz? Cahaya kita lihat. Betul. Okey. Satu mabruk untuk Aiman. Masya-Allah. Syukran Ustaz. Mabruk. Dah 5 mabruk Aiman. Okey, yang kedua. Okey, di tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah ni. Saut tu Ustaz. Sauti. Dah bocor. Tadi kebetulan dah ada kita gambar yang sama juga. Baik Ustaz. Iaitu gambar ataupun pencemaran suara bunyi. Okey, yang ketiga. Yang ketiga Ustaz, ni. Ardi Ustaz. Okey, betul lah Aiman ni. Bijak lah Aiman ni. Masya-Allah. Bijak Aiman. Baik. Sekejap je belajar. Walaupun nakal dia pandai. Okey. Baik Ustaz. Yang keempat Aiman. Terus tuluthul ma'i. Sini dah Aiman. Sini dah Ustaz. Yang ni apa ni Ustaz ni? Ada gambar pokok-pokok dah dipotong dah Aiman. Tuluthul apa ni Ustaz? Ardi ke ataupun Ardi. Ya betul. Harari. Pemanasan global Ustaz. Alamak, tak dapat mabruk. Memang tak dapat mabruk kan. Okey, jawapannya Harari. Tu pemanasan global tu sebab potong pokok. Harari. Dan yang tengah-tengah Aiman? Yang ni Ustaz, kalau kita tengok pencemaran angin, dia jadi apa tadi Ustaz hawa ataupun kita sebut apa tadi Ustaz? Tuluthul
Alah, Udara lupa, kan? lupa, Ustaz, udara. Jawi. Jauh hari. La ilaha Jawi, illallah. ya. Saya tinggal Hariri tadi, kawan saya. Hariri. Ustaz Hariri lah tinggal. Ustaz Hariri. Satu lagi mabruk saya, Man. Okey. Oh, Minta maaf, Ustaz. Allah Akbar. Baik. Okey, dan Mabruk. terakhir. Yang terakhir sekali, gambar- tuluthul Baru mak. kita sebut tadi kan, laut, air tu kan. Mak tu air lah, Ustaz. Mak tu air lah ma'i. kan. Terus. Tuluthul ma'i. Ma'i. Betul ke? Betul ke? Yeah, Satu betul lagi juga. mabruk untuk Aiman. Masya Allah, tabarakallah. Oi, Okey. tahniah Aiman. Yeay, saya dah dapat berapa mabruk ni, Ustaz? Banyak dah mabruk saya, dah dapat 7 mabruk. Baik, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, kita nak tahu jugalah apa kepentingan kita beradab. Dengan adab kita menjaga alam sekitar ni, Ustaz. Selepas ini boleh, Ustaz? Boleh, insyaAllah. Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Panasnya lah dunia sekarang ni. Ustaz, kenapa panas sangat ni, Ustaz? Aduh, tak tahu kenapa, Ustaz. Itulah sebab pemanasan global. Pemanasan global. Tadi kita baru saja bincangkan berkaitan dengan pencemaran-pencemaran. Tapi Ustaz, bila mana kita menjaga alam sekitar ni, Ustaz, apa sebenarnya faedah yang kita dapat daripada menjaga alam sekitar ni, Ustaz? Silakan. Baiklah, antara faedah yang kita akan dapat bila mana kita memelihara alam sekitar yang kita tinggal. Sebab kita yang tinggal alam sekitar ni. Betul. Bukannya orang lain, kita juga. Jadi faedah tu adalah untuk kita juga akhirnya. Baik, antara faedah yang kita dapat. Yang pertama, salamatul ardi wal maskan minal hilak wa tadmir. Pertama yang paling asas tu adalah dapat memelihara dunia yang kita duduk ni, bumi yang kita duduk ni, dan juga tempat tinggal kita daripada kerosakan dan juga daripada kebinasaan. Okey. Tapi kalau anda kata kita tak jaga alam sekitar, tu yang kita lihat mungkin di setengah tempat ada berlakunya tanah runtuh, ada berlakunya banjir dan sebagainya. Itu semua bukan sebab orang lain, sebab kita juga yang telah melakukan kerosakan itu. Ya, kan? betul. Yang kedua, khafdu nisbatul ma'awiyah lil adawail khatirah kat-ta'un. Dari segi kesihatan pula, dia dapat mengurangkan peratusan kebergantungan terhadap penyakit-penyakit ataupun ubat-ubat yang memerlukan kepada penyakit yang berbahaya. Contoh taun. Sebab kalau kita lihat, bila mana alam sekitar tidak dijaga dengan baik, maka dia akan menatijahkan satu penyakit-penyakit yang berbahaya lah. Contoh macam taun. Taun ni adalah berlaku kerana kita Sakit tidak perut, memelihara alam Ustaz. sekitar. Rasanya tadi saya silap minum air, Ustaz. Ni mungkin disebab pencemaran air tadi. Itu sebab pencemaran tu. Mungkin air itu telah dicemari. Air itulah dicemari. Jadinya bila mana kita berjaya memelihara alam sekitar, maka penyakit taun dan juga sebarang penyakit-penyakit berkaitan dengan alam sekitar juga dapat dikurangkan. Sekaligus kebergantungan terhadap ubat-ubat yang mana memerlukan untuk nak merawat penyakit bahaya pun dapat dikurangkan. Adalah penuh hospital. Adalah penuh hospital kan. Okey. Yang ketiga, jadbus siyah wal ajanib min kharijil bilad lizirah wa siyah. Ini pula dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi. Pelancong. Ya. Dia dapat membantu untuk nak menggalakkan pelancong untuk datang ke negara kita. Betul, Ustaz. Sebab yalah kalau negara kita cantik, negara kita pemandangannya sangat orang suka datang kan. Pergi pantai Langkawi tengok cantik, laut membiru, kehijauan dan sebagainya. Seronoklah kan? Betul. Okey. Yang ketiga, nailu ridwanu minallahi wa rahmatuhu. Ini paling penting. Kita sebagai orang Islam, yang paling asas adalah untuk kita nak nailu ridwanullah. Kita nak memperoleh ridwan, iaitu keridhaan daripada Allah Ta'ala dan juga rahmat Allah Ta'ala. Baik. Mana kalau kita lakukan kerja-kerja memelihara alam sekitar ni, kita bukan sahaja dapat memelihara alam sekitar tu terpelihara dengan kebersihan dan sebagainya. Sebagai orang Islam, dengan terhadap Allah Ta'ala, kita dapat keridhaan Allah Ta'ala. Dua dalam satu kita dapat. Dua dalam satu. Mungkin kalau orang bukan Islam, dia cuma dapat jaga kebersihan je lah. Betul. Tapi kalau kita orang Islam, kita dapat pula keridhaan Allah SWT. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Baik. Dan yang terakhir, faedah dia adalah ya'aishu sya'bu fi aman wa yatan'imuna
bihayatin bisihhatin. Bila mana kita dah jaga alam sekitar, kita dah dapat kurangkan penyakit, kebergantungan dengan ubat dan sebagainya. Yang paling penting, ya'ishu sya'bu fi aman. Kita dapat hidup dengan suasana yang aman sentosa. Wa yata'imuna bihayatin bisihhatin, dan kita dapat menikmati kehidupan itu dengan betul. Okey. Barulah seronok lepak tepi pantai, Ustaz. Betul. Tak adalah pergi tepi pantai, tiba-tiba tak ada apa, tengok kotor. Tak dapat menikmati alam sekitar. Okay. Ustaz suka mandi laut ke mandi sungai, Ustaz? Suka laut. Laut lah, betul, saya pun sama. Sama juga. Okey, baik Ustaz, boleh kita teruskan? Okey, yang seterusnya kita dah tamat ni, man. Kita dah tamat. Jadi dah tamat dah. Sebagai akhirnya ni, saya nak buat pengukuhan sikit. Alamak. Saya nak tengok Aiman boleh ingat tak balik apa yang kita dah belajar pada ni. Jangan susah-susah saya. InsyaAllah senang. Okey, baik. Okey, mari kita boleh tengok dulu antara uji minda yang saya dapat untuk Aiman. Okey, yang pertama. Ta'riful bi'ah hiya majmu'atun al-asir at-tabi'iyyah wal isna'iyah allati tuhitu. Agak apa sambungannya? Okey. Definisi berkaitan dengan alam sekitar. Okey Ustaz, saya cuba jawab Boleh. Okey. Bil insan wal hayawan wan nabat. Ada tiga tu Ustaz. Insan, haiwan dan nabat Kita lihat. Betul, manusia, Aiman. haiwan dengan tumbuh-tumbuhan. Betul. Ini satu Aiman. Saya tak boleh bagi lagi. Kalau Aiman berjawab semua soalan, saya bagi mabruk terakhir ini. Okey, baik Ustaz. Baik. Okey, yang kedua. Apakah dalil nakli? Dalil nakli min al-Quran Karim. Dalil pada Al-Quran Karim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Okay, betul ke Ustaz? Kita tengok, jangan salah sebut dalil daripada hadis. Okey, kita tengok. Okey, betul Aiman. Masya-Allah. Masya-Allah. Okay. Ni ayat Quran Ustaz? Ini ayat Quran. Okey, baik. Okey, seterusnya. Uji minda yang ketiga. Okey, sebut satu sahaja kepentingan kita memelihara alam sekitar. Okey, saya cuba jawab Ustaz. Boleh. Wa adamu qata'u asjar mathmarah li ghairi gharadah sahih. Maknanya jangan potong pokok. Jangan potong pokok kan. Okey, kita lihat. Itu rasa paling mudah kan. Okey, betul. Mana? Itu adalah salah satu daripada cara-cara kita nak memelihara alam sekitar, iaitu jangan potong pokok tanpa sebab. Okey, yang keempat. Sebut dua je. Contoh apa jenis-jenis alam sekitar. Yang berenam kan, ada 6. Berdua je, senang. Tuluthu ajau. Dan yang kedua tuluthu as-sauti. Betul ke Ustaz? Betul. Masya-Allah. Dia dendam kan. Okeylah, dua dia dendam betul tu. Tulusul jawi dengan tulusul sauti. Pencemaran udara dan juga alam dan juga bunyi. Dan yang terakhir. Okey, dari ada 3 ni Man. Okey. Pilih satu je faedah yang betul. Maknanya daripada 3 ni, satu je betul. Lagi 2 salah. Baik, saya rasa Ustaz yang betul sekali sebab tadi Ustaz sebut pasal redha Allah tadi Ustaz. Itu yang paling saya ingat sekali lah kan. Itu paling ingat ni, Masya-Allah. Kita buat bukan sebab manusia tapi kita buat sebab Allah kan Ustaz kan. Jadi saya pilih jawapan yang ketiga betul Ustaz. Ketiga betul. Maknanya pertama dan kedua salah. Salah. Okey, kita lihat apakah jawapannya. Okey, pertama salah betul. Yang kedua salah juga. Kedua salah juga. Dan yang ketiga, kalau 3 salah macam mana, Man? Ketiga salah, saya balik dulu Ustaz. Okey, tak ada. Dia mesti ada satu betul, Man. Alhamdulillah. Masya-Allah. Macam mana Ustaz? Saya boleh dapat mabruk tak? Alhamdulillah. Mabruk penutup ni lah. Mabruk. Hadza mabruk kabir. Mabruk kabir. Okey. Insya-Allah taala. Baik Ustaz, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey tak hari ni? Pembelajaran kita hari ni Ustaz puas hati Okey, baik. Jadi kita nak dengar juga apakah rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini Ustaz? Dipersilakan. Okay, baiklah. Jadi untuk makluman semua, rumusan ataupun kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari pada hari ini adalah perlunya setiap murid-murid dapat memahami tentang isi kandungan pembelajaran yang kita dapat pada hari ini, iaitu yang pertama berkaitan dengan definisi. Maknanya kalau definisi ini murid-murid dapat kuasai dengan baik, maka insya-Allah segala perkara-perkara atau sub-sub topik yang selanjutnya, iaitu berkaitan dengan dalil nakli pun dapat difahami dengan jelas. Kemudian seterusnya berkaitan dengan cara-cara untuk nak memelihara alam sekitar pun dapat dipastikan dengan lebih baik. Kemudian seterusnya bila dah tahu tentang adab-adab, definisi Al-Quran dan sebagainya, maka murid-murid juga perlu tahu apakah dia jenis-jenis pencemaran. Sebab pencemaran ni adalah satu perkara yang ada kaitan dengan memelihara alam sekitar. Sebab kebiasaannya bila mana ada yang memelihara alam sekitar, ada juga pihak lain yang mencemari alam sekitar. So kita kena tahu apakah dia jenis-jenis alam sekitar, jenis-jenis pencemaran, kemudian macam mana cara kita nak mengatasi
pencemaran tersebut. Dan akhir sekali, kita kena jelas dan kita kena tahu juga apakah faedah kita sebagai seorang Islam. Faedah kita mengetahui tentang adab-adab terhadap alam sekitar ini. Okey Ustaz, saya dapat banyak mabruk hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ustaz. Masya Allah, 9 Masya mabruk. Allah. Apakah rumusan keseluruhan prestasi saya pada hari ini sebagai murid Ustaz? Alhamdulillah, rumusannya Aiman berjaya menguasai keseluruhan pembelajaran yang telah diajarkan pada hari ini dengan baik. Dan Masya insya-Allah Allah. moga-moga dia dapat memberikan satu konfirmasi yang jelas kepada Aiman terhadap apa Okey, yang kita baik belajar. Ustaz. Maklumlah, saya ni pelajar contoh dalam kelas. Jadi, dekat mana saya nak dapatkan latihan-latihan untuk memantapkan lagi pemahaman saya Ustaz? Okey, baiklah. Jadi untuk makluman, sebarang latihan dan juga latihan-latihan sumber-sumber yang lain mungkin untuk digunakan oleh pelajar dan juga guru-guru boleh untuk didapati di laman web ataupun di di satu laman web yang dinamakan Sumberku. Jadi murid-murid dan juga guru-guru boleh dapatkan daripada Sumberku, insya-Allah. Okey, dan link dia kita ada letak dekat bawah ni. Jadi murid-murid boleh type dan boleh dapatkan latihan di bawah ni. Baik Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan pada hari ini. Saya daripada budak nakal jadi budak baik dah Ustaz sekarang. Dah tak nak dah buah-buah sampah, tak nak bising-bising dah. Takut sangat. Okey, baik. Bagus tak saya Ustaz? Alhamdulillah. Bagus. Okey, baik, dan kita ucap terima kasih kepada murid-murid. Jangan buang sampah merata-rata. Kesian kepada mak ayah anda yang kena kutip sampah dekat rumah tu. Okey? Baik, dan kepada murid-murid di rumah sana, teruskan buat latihan. Terima kasih kepada Ustaz Rasul. Dan Ustaz, ada yang request lah kat rumah sana Ustaz. Nak dengar suara Ustaz. Tadi Ustaz pelakon dan juga artis. Okey, boleh Ustaz? Jadi artis pula, penyanyi lah kita. Nyanyi pula. Apa Kita lagu nyanyi Ustaz? sama-sama? Kita nyanyi sama-sama. Okey, insya-Allah. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Bye-bye. Jumpa lagi. Jom Ustaz, kita nyanyi sama-sama. Damai yang dirasa melihat warnanya, tenangnya di mindaku, suasana kehijauan yang indah, hijauan berburung rimba, berterbangan bebas di dalam lembaraya, pepohon turut berlagu, penerima sentuhannya sinaran sang mentari hari. Oh, di alam rimba damai dirasa, segala-galanya terbukti sempurna. Didik TV KPM